Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira Najihah binti Zulkifli, nombor matriks DB200161. So, hari ini saya akan menerangkan tentang proses pengajaran dan pembelajaran dalam cerita filem Laskar Polongo 2014 dan mengaitkan dengan teori tersebut seperti yang telah saya pelajari. Agak-agaknya lah apa yang saya akan terangkan dasarkan filem ini. Jom mari kita lihat. Pendekatan dan pengajaran serta pembelajaran yang dapat saya tafsirkan berdasarkan video Laskar Polongo tersebut adalah pendekatan induktif pada minit yang ke-47 ketika Cikgu Muzdalifah meminta para pelajar untuk mengira berapakah wang yang diperlukan oleh ayah untuk membeli kambing. Berdasarkan soalan penyeraan yang diberikan daripada babak ini, ia melibatkan aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian dia membuat generasi ataupun kesimpulan sesuatu data dan senario. Guru memberi contoh untuk pelajar dan pelajar akan membuat kesimpulan. Kata ini memberi peluang kepada pelajar untuk mereka memerhati suatu peristiwa tertentu dan memperolehi satu generalisasi. Contoh khusus yang relevan dan sesuai harus dipelbagaikan untuk menerangkan supaya generalisasi ini dapat dicapai dengan mudah. Sesuai digunakan untuk semua mata pelajaran, khususnya dalam pelajaran matematik. Seterusnya adalah strategi pengajaran dan pembelajaran yang telah digunakan di dalam cerita Laskar Polongo ini adalah pemusatan guru dan pemusatan murid, di mana strategi pemusatan guru ini lebih cenderung dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan mengutamakan penyuburan nilai ilmu dan perkembangan emosi. Ini dapat dibuktikan pada minit 13 di mana Cikgu Muzdalifah menasihati para pelajarnya agar berusaha untuk mendapatkan ilmu sehingga ke menara gading serta tidak meninggalkan ibadah agar menjadi individu yang baik. Selain itu, strategi PDP iaitu pemusatan murid dikenal pasti, iaitu berlaku secara dua hala komunikasi iaitu antara guru dan murid sekaligus dapat mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. Ini dapat dibuktikan pada minit 13 di mana Cikgu Muzdalifah juga menanyakan kepada murid-murid kedudukan Bali di negara Indonesia. Dalam aktiviti pengajaran, murid memainkan peranan yang penting sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Komunikasi dan interaksi ini antara guru dan murid adalah secara dua hala. Ciri kepimpinan guru bersifat demokratik, murid digalakkan memberi pendapat mereka. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di dalam cerita ini juga adalah kaedah syarahat, di mana guru menyampaikan maklumat yang banyak dalam masa tertentu. Contohnya, Cikgu Muzdalifah menerangkan berkaitan peta dunia kepada pelajarnya pada minit 13. Dengan kaedah ini dapat mengekalkan perhatian pelajar dan membangkitkan rasa ingin tahu berkaitan apa yang dipelajari. Tambahan pula, teknik pengajaran yang digunakan adalah kaedah soal jawab dan teknik penyelesaian masalah. Contohnya, Cikgu Muzdalifah menanyakan soalan kepada pelajar berkaitan dengan matematik dan pelajarnya dapat menjawab dengan betul, faham maksud konsep pengajaran yang telah dipelajari. Ini dapat menarik minat pelajar untuk tidak berasa bosan. Akhir sekali, saya akan membuat refleksi terhadap karakter guru berkaitan dengan 4 komponen ini. Komponen yang pertama adalah penampilan diri. Daripada awal hingga akhir cerita, Cikgu Muzdalifah terlihat berpakaian kemas dan pelakuannya menjadi contoh oleh murid-muridnya. Berbalik, Cikgu Muzdalifah juga merupakan insan teladan yang sentiasa mengambil berat terhadap pelajarnya. Yang kedua adalah keprihatinan. Cikgu Muzdalifah prihatin terhadap sekolahnya dengan berusaha mencari seorang lagi pelajar agar sekolahnya itu tidak ditutup. Tambahan pula, pada minit yang ke-30, Cikgu Muzdalifah mengambil berat terhadap pelajarnya dengan menanyakan cita-cita pelajarnya serta menasihati pelajarnya sentiasa berdisiplin dan mengejar cita-cita itu. Yang ketiga adalah pekerti.
Pada minit ke-24, Cikgu Musdalifah menjaga adab dan dirinya dengan menolak permintaan Cikgu Nasa untuk merawatnya supaya tidak dipandang oleh pelajar lain. Seterusnya, pada minit ke-46, Cikgu Musdalifah bertanggungjawab dengan menyediakan soalan-soalan dan latihan untuk pelajarnya. Di samping itu, Cikgu Musdalifah yang sopan santun ini dapat mengeratkan hubungan dengan murid kerana pelajarnya suka apabila Cikgu Musdalifah menampingi mereka kerana sifat beliau yang peramah. Seterusnya adalah sifat profesional. Pada minit ke-25, Cikgu Musdalifah menolak tawaran secara baik untuk berpindah ke sekolah di Jakarta kerana beliau berfikir tanggungjawabnya di sini belum selesai. Malah beliau ini melihat pelajarnya berjaya di SP Tunas Harapan. Cikgu Musdalifah juga menguasai bahasa dan dapat menyampaikan pelajaran dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh muridnya dengan menggunakan sebutan dan tata bahasa yang betul. Pelajar tidak akan tersilap. Akhir sekali, pada minit ke-33, Cikgu Musdalifah tidak mencampuri urusan peribadi dan urusan kerja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.